faedah yang pertama, al-faidatul ula. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afalam yanzuru ila as-samai fawqahum. Apakah kamu tidak tengok kepada langit di atas? Sehinggalah kepada ayat 8, tabsiratan wa zikra likulli abdi munib. Tanda ya ayat 6 hingga 8 tu. Ayat ini ulama tadabbur kata, Syekh Al-Qassab dalam kitab An-Nukat Ad-Dalah 'alal Bayan menyebut perbincangan ulama, dia kata ayat ini hujjatun, menjadi hujjah bil istidlali bisyahidi 'alal ghaib. Hujjah kita boleh buat dalil perkara yang nampak kepada perkara yang tak nampak. Perkara yang nampak kepada perkara yang tidak nampak, min qudratir rabbi, daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia panggil ayat tadabbur. Kita kena berfikir, ta'ammul, kita kena perhati. Kita ada tadabbur, mana kita fikir kepada ayat ini. Ta'ammul, kita perhati. An-nazar, kita kena tengok. Jadi kita kena tengok pada ayat-ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala kita tak nampak. Allah Ta'ala tidak nampak. Yang kita nampak depan mata kita apa dia? Allah suruh tengok kepada makhluk dia. Tengok kepada makhluk aku. Silih berganti manusia atas dunia ini. Kemudian pokok-pokok yang aku tumbuhkan, yang langit, semua itu menjadi tabsiratan wa zikra, menjadi ingatan dan penelitian kepada orang yang nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Satu, wabil khalqi alal khaliqi min sun'ihi. Yang kedua, menjadi hujjah dengan makhluk ini kita buat dalil, buat hujjah adanya al-khaliq, maha pencipta. Orang yang tak berfikir, dia tak tahu apa-apa. Orang yang tak berfikir, dia tak rasa apa. Tak ada apa, relax gitu je lah. Orang yang berfikir, dia akan fikir, Allah, takkanlah besar ni tak ada Tuhan. Takkanlah dunia ni berjalan saja begini. Tak. Jadi orang yang ada ada otak, ada pemikiran, dia akan berfikir. Orang yang tak berfikir ni orang tak ada akal. Otak ada, lembu ada otak. Sebab tu salah. Setengah orang ni kalau nak marah, dia marah kawan dia. Mau tak ada otak dia ni. Mana dia tak ada otak? Lembu pun ada otak. Kambing, tapi otak dia sedap dimakan. Kata orang menambahkan kolesterol. Nak kata apa dah? Itu orang gurau-gurau ya. Kalau jumpa gula otak, bismillah, kita pun tawakal Allah. Duk sibuk dengan kolesterol, tak makan atas dunia. Makanlah sikit-sikit. Kena kawal lah, terbaiklah. Itu Allah Ta'ala suruh supaya kita tengok. Maknanya dia panggil istidlal bisyahid alal ghaib. Kita ambil dalil yang kita nampak untuk yang tak nampak. Kita dalil dengan adanya makhluk ini bil khaliq, dengan adanya pencipta. Subhanallah. Sebab tu orang badui mengaji tauhid lagi relax. Orang badui tenang. Dia kata al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Kalau ada tai unta, mana adalah unta? Senang kan bagi dia. Dia duk kira unta, yang muka dia naik unta. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Ada unta, ada tai, adalah unta. Kita ni ada makhluk, adalah pencipta. Buat gitu ya. Mudah kan? Tauhid orang tua-tua senang. Tauhid ahli fikir ni payah. Takluk sana, takluk sini, akhir kali kita budak mikir nak pergi ke mana kita. Masya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita tengok lagi dalam ayat yang sama, afalam yanzuru, sampai kepada min kulli zaujin bahij. Ayat 6 7 itu, zakara ta'ala fis sama'i thalatha. Allah Ta'ala sebut di langit ada 3 komponen, 3 perkara. Langit ada 3 perkara yang kita kena fikir. Yang pertama al-bina, kekuatan, kekukuhan binaan dia. Tak pernah terbelah, tak pernah runtuh. Kenapa benua tu
hancur lebur, langit jatuh semalam. Tak ada orang fikir. Yang kedua, wattazin. Allah Ta'ala letak perhiasan di langit. Perhiasan di mana? Di langit dengan bintang-bintang yang begitu comel. Yang ketiga, wa nafyal furuj. Allah kata tak pernah pecah, tak pernah terbelah. Ini tak pernah terbelah. 3 perkara. Wa fil ardi salasah. Di bumi pula ada 3 perkara. Tanda pelajar. Yang pertama, al-mad. Allah Ta'ala hamparkan dia, nampak. Yang kedua, wa ilqa'ar rawasi. Allah Ta'ala jadikan bukit bukau sebagai pengimbang. Yang ketiga, wal imbat. Allah Ta'ala tumbuhkan pokok atas bumi, tumbuh-tumbuhan. Maka dalam bawah dengan atas ni apa dilawan? Qabalal madda bil bina. Jadi langit Allah kata aku bina, bumi aku hampar. Satu. Wal bina'u raf'un. Jadi yang kedua, wa ilqa'ar rawasi. Di langit ada perhiasan bintang-bintang, di bumi adanya bukit bukau. Kita ni kalau bumi kosong saja, comel ke tak comel? Tak comel. Sebab apa orang suka pergi sana sini? Ni orang duk sibuk naik kereta api, train tu dabung. Pasal apa? Nak pergi tengok Gunung Setong. Di Sungai Durian ni kalau ada bukit besar-besar, kita pun akan iklankan nak mari di sini kita mendaki bukit dah. Tapi ada apa? Ada Sungai Durian pun tidak ada. Ramai orang mari sini. Dia kata, ustaz tak bang pun. Kata tak bang apa? Tak bang durian. Kata sungai je ada, durian tidak ada. Awak ni mari duduk main kita. Dia mari melawat sini dengan awak, kau boleh makan durian. Kita kata tidak boleh makan durian, kita bagi ilmunya. Baung ilmu tu besar daripada baung durian. Baung durian ni hotel tak boleh masuk dia. Durian. Awak pergi hotel besar-besar, dia pangkah gambar durian. Kita kata naik kau. Pokok sedap-sedap gambar dia dipangkah pula dah. Rupa-rupanya ada benda yang dipangkah oleh orang tu bukan benda tak baik, benda sedap. Kalau kita tengok poster-poster ustaz kita dipangkah oleh orang, awak simpanlah gambar tu. Ini menunjukkan ustaz yang best ni. Sebab apa tu orang pangkah dia? Sebab dia sedap, tapi oleh kerana terlalu sedap jadi dia tak boleh masuk kawasan tu. Allahu Akbar. Main durian pula kita hari ni. Jadi yang ketiga, Allah kata di atas bumi ada tumbuhan, Allah Ta'ala nafi di langit ada pecah. Jadi 3 lawan 3. Maka di sini para ulama mengatakan al-ilmu yahsulu bil ilmi, bil ilmi bid dalil. Kita nak dapat ilmu tu mendapat ilmu melalui dalil-dalil, bukti-bukti bagi orang yang mengetahui, dia berfikir. Waliman yazkuruhu ba'dan nisyan, bagi orang yang lupa lepas tu dia ingat, itu dia panggil dapat ilmu balik. Kita ni banyak kan, kita terlupa. Sebab itulah Allah kata, baiklah kita ambil hak tu dulu, hak apa ni, tumbuh-tumbuhan dulu. Maka ini yang nombor 3 ni, sabar. Yang ketiga, Allah sebut ayat Quran, tabsiratan wa zikra likulli 'abdin munib. Menjadi tafsirah, menjadi perhatian kepada kebenaran, wa zikra, dan peringatan. Ingat, Allah Ta'ala kata tabsiratan, menjadi perhatian, tafsirah, wa zikra, dan ingatan. Maka di sini tanda pelajar. Apa beza di antara tafsirah dengan zikra? Tafsirah tu sebagai perhatian, kita nampak, kita perhati tengok. Yang kedua, tazkirah sebagai peringatan. Apa beza? Ini tulis para pelajar. Dia kata at-tafsiratu mustamirratun. Hak kita nampak, yang kita duk perhati, yang kita duk tilik ni berterusan. Zikra, peringatan tu indan nisyan, bila kita terlupa. Saya nak peringat balik ni. Betul, saya lupa dah tu. Nasib baik awak ingat. Itu betul. Fahadhil ayatu, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini untuk apa dia? Untuk dua-dua, tafsiratan wa zikra.
Tafsiratan wa zikra. Mana bila kita tengok kita tak nampaklah kuasa Allah Ta'ala itu. Zikra menjadi peringatan. Bila kita ingat, kita kembali kepada Al-Khaliq, bersyukur. Sebab apa kita kena syukur? Sebab yang memberi anugerah kepada kita perkara ini Allah Azza wa Jalla. Menarik ni. Tengok ni para pelajar. Apa beza di antara tafsirah dengan zikra? Anna tafsirata, bila kita sentiasa perhatikan, kita akan dapat ilmu dan makrifah. Habis zikra, peringatan, tujibul inabah wal inqiyad, membawa kepada kita tunduk dan akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Wa bihima tatimmul hidayah, dan melalui dua inilah sempurnanya hidayah seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu. Jadi kita kena ingatlah. Maka sebab apa Allah Ta'ala sebut tafsirah sebelum zikra? Tanda ni pelajar. Dalam ayat ini Tuhan kata tafsiratan wa zikra, fatazkira fa idza tazakkara tabassara. Bila dia ingat kepada Allah, dia tengok, dia fikir kepada makhluk Allah Ta'ala. Fatadzakkuru qabla tabassur, maka kita kena ingat dulu baru kita fikir. Bila kita ingat, bila kita fikir. Tapi dalam ayat ni Tuhan kata tafsirah wa zikra. Kenapa? Dia kata wa idza quddima alai, walaupun disebut lafaz tafsirah dulu, sebenarnya ingat baru fikir. Orang tak mikir dulu baru ingat, ataupun macam ni. Tengok dalam ayat suratul A'raf, tanda suratul A'raf ayat 21, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru. Orang-orang yang bertakwa, bila dia ganggu oleh syaitan, setelah dia ingat balik, fa idzahum mubsirun, bila dia ingat balik, dia pun fikir balik kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu kata dikata di para ulama yang mengkaji dalam masalah ini, mana tafsiratan wa zikra, mana ingat lepas tu dia fikir, ataupun dia fikir kemudian dia ingat. Ayat ini payah sikit. Dua-dua tu menjadi satu perkara yang dua-dua tu mesti kita kena ada. Kalau tidak ada, kita akan kepeningan di dalam hidup kita ini para pelajar sekalian. Baiklah, kita berpindah kepada yang keempat. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami turunkan air dari langit, kami tumbuhkan tumbuhan dan juga biji-bijian. Minal hikami, dari antara hikmah, kenapa Allah turunkan air itu dari atas, dari langit? Dia tak bagi air itu dari bawah saja. Jawab dianya, liyashmala qimamal jibal wa marati'al ibil, supaya semua tempat atas dunia ni merasai air. Merasai air. Jadi kalau air mari bawah, macam mana kita nak pam naik atas bukit? Bukit bukannya tinggi rendah. Jadi bila Allah Ta'ala waktu hujan letak atas bukit, maka bukit tu simpan air, kemudian diturunkan sedikit demi sedikit air itu mengikut keperluan alam dan keperluan makhluk dan juga keperluan manusia. Allahu Akbar. Akhir kali air itu mari ke bumi, masuk dalam air, dalam sungai, sungai bawa semula ke laut, dipanaskan balik, tabakhur, bum, jadi hujan semula. Hakaza wa hakaza. Masya Allah. Kemudian orang buat tangki air kat mana? Atas ke bawah? Atas. Demikianlah tangki air bumi ni, tangki air dunia ni, Allah Ta'ala letak di mana? Letak dalam bukit. Sebab itulah kita tak boleh kita pergi mana-mana air yang terjun daripada bukit. Semalam saya duduk dekat airport, dia kata, sini Ustaz, tak payah masuk dalam bukit nak tengok air, mari kita pergi. Gigi sampai ada tempat tengah-tengah bandar, tengah dalam bangunan airport, zuk turun hujan. Kita kata hujan sini rupanya. Manusia penuh duduk situ. Rupanya manusia ni bila tak ada bukit, dia sendiri yang buat air terjun. Allahu Akbar. Ini cerita saya ni, cerita air. Nak dengar? Jangan lagi. Almarhum Sultan Ismail Petra dulu, Sultan Kelantan dulu, dia pergi melawat Madinah.
Masa tu Madinah banyak ni air terjun di bukit ni. Waterfall dia panggil ni, air terjun. Lalu dekat dengan Masjid Quba, Masjid Qiblatain, tepi Masjid Qiblatain tu air terjun, air dia baru buat air bukit. Kita kata, tuanku, ni air terjun ni. Oh, air terjun. Oh, ada air terjun sini. Kata ada, tuanku. Dia terjun daripada pahit. Gelak, suka dia, Allah. Almarhum suka dia. Masya Allah. Dia kata dia PA dia pandai atau coklat. Tak, kata sajalah kita happy lah. Muka berjalan malam-malam ni, kita berjalan malam raung kereta nak tengok. Dia kata air sungguh hak turun tu, tapi bukannya air mata air pahit tu. Allahu akbar. Seronoklah cerita-cerita lama ni. Baik, kita just sudah cakap banyak. Yang pentingnya Allah Taala turunkan air itu. Kenapa diturunkan di atas bukit? Sebab daripada bukit itulah turunnya menjadi tangki, daripada tangki itu dihantar sana sini. Masya Allah, tabarakallah. Oh, ada juga yang tangki di bawah, ada macam sungai. Kita pom naik, tapi orang tak naik pom atas bukit tu. Bukit ni sudah ada air dia. Baik, kita pergilah kepada yang kelima. Allah kata apa? Tengok ayat yang terakhir. Tuhan kata rizqan lil ibad. Allah kata rizqan lil ibad. Hai, ini apa ni? Rezeki yang aku bagi ni kepada hamba-hamba aku. Lam yuqayyid al-ibad huna bil inabah. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut? Tengok ni, dalam ayat yang sebelumnya, tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Makhluk ini, pemandangan ini menjadi peringatan, pemikiran kepada siapa? Kepada hamba yang kembali kepada Allah. Tapi bila Tuhan sebut rizqan, Tuhan tak kata lil ibadi lil mu'minin wal mu'minat, dak. Dia kata rizqan lil ibad, menjadi rezeki kepada hamba-hamba Allah. Sebab apa? Sebab semua rezeki ini boleh dimakan oleh semua orang, yang mukmin, yang kafir, yang muslim, yang tak muslim, yang pakai baju, yang tak pakai baju, hayawan yang melata, yang melompat, yang ada kaki, yang tak ada kaki, semua boleh makan. Tapi untuk nak tazkirah, menjadi peringatan dan menjadi pengajaran daripada makhluk ini, hanya orang yang munib, orang yang kembali kepada Allah, itu saja yang mendapat faedah daripada pemerhatian ini. Orang lain dapat selfie, dapat ambil gambar, dapat cerita sana sini, tapi mereka tidak dapat mengenali Allah. Masya Allah. Allah, kita kata betapa luasnya rahmat Allah. Tuhan kata rizqan lil ibad. Dia tak kata rizqan li abdim munib. Oh, kalau Tuhan sebut macam ni, mati kering orang kafir, tak ada makanan. Tapi oleh kerana makanan itu kepada semua, mereka lebih banyak daripada kita. Sabar-sabarlah. Ad-dunya, dia kata orang dunia ini sijnul mu'minin wa jannatul lil kafir, penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang yang bukan mukmin, bukan Islam. Biarlah dia syurga dia sekarang, tapi di akhirat esok kalau dia tak masuk Islam, mereka akan tidak ada lagi bahagian. Kita susah atas dunia kecil. Dalam hadis kata manusia ni sekali kena selam je. Orang yang betul pemegang nikmat atas dunia ni, jutawan yang paling besar dunia, sekali kena selam dalam neraka di akhirat esok, dia kata tak ada apa yang dia pernah rasa atas dunia. Kita orang mukmin susahnya di atas dunia ni, tapi sekali kita pijak kaki dalam syurga, kita terlupa habis hak kita susah atas dunia ni dulu. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa ma Allah waj'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kita semua daripada ahli syurga, dan rezekikan kepada kami semua amalan yang boleh mendekatkan kami kepada keampunan Allah, mendekatkan kami kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikan kami ke syurga-Mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.